Pernahkah anda mengalami rasa pedih di ulu hati, rasa mencucuk-cucuk dan menyebabkan rasa angin naik ke atas? Penyakit apakah ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan kongsikan mengenai penyakit GERD, iaitu Gastroesophageal Reflux Disease. Jom kita saksikan. GERD ataupun Gastroesophageal Reflux Disease adalah satu keadaan di mana asid di dalam perut ini naik ke atas, naik ke esophagus. Ia akan menyebabkan pesakit rasa tidak selesa. Kalau kita recall balik sistem penghadaman kita, kalau kita ingat, makanan akan masuk ke dalam mulut dan ia akan pergi ke esophagus, seterusnya ke perut dan selanjutnya ke usus kecil dan usus besar. Dan kalau kita tengok di bahagian esophagus ini ada sphincter, iaitu satu otot yang akan mengawal kembang kecut dan akan menggerakkan makanan daripada atas ke bawah. Dan flow makanan ini adalah sehala sahaja dan bukannya naik turun macam tu. Masalah GERD ini terjadi apabila asid di dalam perut ini naik ke atas ke esophagus. Jadi, kenapakah keadaan ini boleh berlaku? Ia adalah kerana otot ataupun sphincter di esophagus itu mengalami masalah untuk kembang kecut. Mungkin ia rosak disebabkan masalah stres, mungkin disebabkan makan terlampau banyak atau makan pedas, ataupun keadaan penyakit yang kita namakan sebagai hiatus hernia. Benda-benda ini semua boleh menyebabkan kerosakan di esophageal sphincter dan akan menyebabkan GERD itu boleh terjadi. Bila kita bercakap mengenai penyakit GERD, of course simptom utama yang akan berlaku ialah pedih di ulu hati, akan rasa sakit mencucuk, dan pesakit juga boleh akan komplain, akan terasa sebu dan rasa hendak sendawa. Selain daripada itu, rasa loya, rasa nak muntah dan di bahagian tekak ataupun mulut ini akan terasa masam dan tidak selesa. Kadang-kadang benda ini semua juga boleh mengganggu sistem pernafasan. Jadi, pesakit akan komplain seperti batuk, sakit dada dan juga rasa sesak nafas. Kalau anda perasan, penyakit GERD ini sama sahaja dengan penyakit gastrik. Jadi, apakah beza di antara GERD dan juga penyakit gastrik? Untuk mengetahui perbezaan sama ada ini adalah penyakit GERD ataupun gastrik, kita perlu membuat ujian spesial yang kita namakan sebagai OGDS, iaitu Esophagogastroduodenoscopy. Ia adalah satu prosedur di mana kamera dimasukkan di dalam mulut dan terus ke bahagian perut dan juga usus kecil, dan kamera ini akan tengok keadaan sekeliling di esophagus, di perut untuk mengetahui masalah apakah yang berlaku. Contoh, kalau berlaku masalah di esophageal sphincter, kamera akan dapat detect yang sphincter itu bermasalah. Kalau masalah disebabkan gastrik contohnya, jadi di bahagian perut ataupun di bahagian mukosa perut itu akan berlaku keradangan dan mungkin akan nampak merah-merah, dan juga ulcer juga boleh dapat dikesan daripada OGDS ini. Anxiety dan GERD. Ada kajian pada tahun 2015 yang mengatakan GERD ini berkait rapat dengan stres ataupun anxiety. Dan kalau saya tak silap, dia ambil beberapa ratus orang untuk dibuat kajian. Mereka ini mengalami simptom GERD, dan mereka yang mengalami simptom GERD ini, dia buat kajian stress test, dia buat kajian anxiety test, dan didapati 2/3 daripada mereka yang ada GERD ada juga stres. Jadi bagi keadaan ini di mana anxiety ataupun stres yang menyebabkan GERD, rawatan yang utama ialah mengurangkan stres, mengurangkan anxiety. Ia adalah kawalan penting bagi mengurangkan gejala GERD. Kalau anda nak tahu tips ataupun cara yang berkesan untuk mengurangkan stres, anda boleh lihat video saya sebelum ini berkaitan tips untuk mengurangkan stres dan juga anxiety. Saya letakkan link dekat description di bawah. Okey, bagi rawatan pula, ada beberapa jenis rawatan yang boleh dilakukan. Yang pertamanya iaitu menjaga pemakanan. Lain individu, lain tolerans dia terhadap makanan. Kenal pasti makanan apakah yang menyebabkan permasalahan yang memberikan rasa tidak selesa kepada anda.
cuba kurangkan makanan yang banyak lemak dan kalau boleh elakkan penggamilan makanan yang terlampau banyak. Yang kedua, ubah cara hidup ataupun lifestyle. Kalau pattern makan itu, kena buat makan sedikit tapi kerap, berbanding anda makan 2-3 kali sehari tapi dengan jumlah yang banyak. Ini tidak berapa tepat. Dan bila makan, kunyah betul-betul makanan itu bagi melancarkan sistem penghadaman. Selain daripada itu, sekiranya anda mengalami masalah obesiti, cubalah untuk kurangkan berat badan. Perubahan gaya hidup ini akan sedikit sebanyak membantu untuk mengurangkan simptom yang dialami oleh pesakit. Yang ketiga, elakkan stres. Benda ini juga sangat penting. Macam saya cakap di awal video tadi, ia ada kaitan di antara GERD dan juga stres. Untuk tahu tips ataupun cara untuk mengelakkan stres, anda boleh lihat link dekat description di bawah. Bagi ubat-ubatan pula, ada beberapa kumpulan ubat yang boleh digunakan untuk merawat gejala GERD. Yang pertama iaitu antacid. Ubat ini bersifat akali dan ia akan menetralkan asid di dalam perut. Keadaan ini akan menyebabkan gejala GERD akan berkurangan. Yang kedua iaitu ubat untuk kurangkan penghasilan asid. Ianya terdiri daripada grup proton pump inhibitor dan juga ubat daripada H receptor antagonis. Ada juga kes yang GERD yang terlampau teruk dan rawatan tidak berjaya. Contohnya ubat-ubatan tidak berjaya, ubah gaya hidup tidak berjaya. Mungkin rujukan kepada pakar bedah diperlukan dan pembedahan mungkin diberikan kepada pesakit. Saya rasa sekian sajalah buat kali ini. Diharapkan anda dapat mengetahui sedikit mengenai penyakit GERD iaitu gastroesophageal reflux disease. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.